Halo, apa khabar semua? Pandemik COVID-19 yang merebak ke hampir setiap pelosok dunia kini telah pun sedikit sebanyak menyukarkan pembelajaran pelajar bukan sahaja di Malaysia, tetapi ia merupakan masalah umum yang dihadapi oleh kesemua negara. Supaya tidak terlalu membantut pembelajaran pelajar sekolah di Malaysia, kami dari sekumpulan profesional dan tenaga pengajar telah pun mengambil inisiatif dalam uh, membantu pelajar SPM khususnya. Kami telah bekerjasama dengan Eden Learning House untuk uh, mendapatkan nasihat pengajaran uh, untuk membantu pelajar SPM kami. Ya. So, objektif utama video YouTube ini adalah untuk membantu pelajar SPM mengulang kaji kesemua sukatan pelajaran yang terkandung dalam subjek yang ditujukan. Apa yang terpenting sekali, format penyampaian tutorial kami adalah berpandukan kepada format kertas peperiksaan SPM. Adalah diharapkan dengan penyampaian tutorial kami yang sistematik ini ia akan memudahkan pelajar dalam membuat persediaan menghadapi peperiksaan umum kelak. Tutorial kami juga ditujukan kepada golongan ibu bapa yang membimbing anak-anak mereka dengan menggunakan tip-tip yang diketengahkan dalam menjawab soalan kertas peperiksaan. Harus juga diingatkan tutorial ini perlu digunakan sebagai alat pembelajaran sampingan sahaja ataupun supporting tool. Para pelajar harus memberikan perhatian sepenuhnya di sekolah ataupun di pusat tuition untuk mendapatkan asas yang kukuh dalam setiap subjek yang dipelajari mereka. Kami di sini cuma ingin mempermudahkan pelajar dalam memahami format soalan peperiksaan, mencadangkan cara menjawab soalan tersebut dengan lebih efektif ataupun lebih berkesan lagi. Diharapkan dengan tutorial yang diberikan dengan percuma ini, para pelajar dapat memanfaatkan sepenuhnya dalam menghadapi peperiksaan SPM kelak bagi subjek-subjek yang kami tujukan. Kami juga berharap para pengunjung YouTube kami dapat subscribe dan share YouTube channel kami. Sekiranya channel ini mendapat sambutan, kami akan berusaha untuk mendapatkan lebih ramai tenaga pengajar untuk membantu pelajar kami. Seboleh-bolehnya tolonglah share pada pelajar-pelajar kita di pedalaman yang masih boleh online supaya YouTube channel ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Kami akan memulakan channel ini dengan subjek matematik SPM. Okay, so untuk format kertas SPM, sebenarnya SPM matematik terdiri daripada dua kertas. Kertas satu merangkumi 40 soalan objektif semuanya, soalan objektif semuanya, markah penuh 40 markah. Kertas 2 dibahagi pada dua bahagian. Bahagian A ada 11 soalan pendek ataupun short questions, markah penuh 52 markah. Pelajar dikehendaki menjawab ke semua soalan di bahagian A, dan bahagian B pula ada 5 soalan. Setiap soalan markah penuhnya 12 markah. Pelajar hanya dikehendaki menjawab 4 daripada 5 soalan ini. Markah penuh adalah 40 markah. So jumlah markah penuh untuk kertas 1 campur kertas 2 adalah 140 markah. Okay. Sukatan pelajaran SPM Matematik sini adalah summary ataupun rumusannya. So untuk tingkatan 4 kita ada 11 bab dan tingkatan 5 ada 10 bab. Okay. So kita akan terus pergi ke kertas 2. Bagi bahagian A ada 11 soalan dan kena jawab semua soalan ni, semua soalan pendek.
Okay, markah penuh untuk setiap soalan adalah dari antara 3 markah hingga 6 markah. Dan untuk bahagian B pula, soalan panjang, jawab 4 daripada 5 soalan yang diberikan. Setiap soalan markah penuhnya 12 markah. Okay. So pelajar adalah dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik. Okay. Dan pelajar juga kenalah menjawab semua soalan di atas ruang yang disediakan dalam kertas soalannya. So tanpa melengahkan masa, saya akan mulakan dengan kertas 2 bahagian B, iaitu soalan panjang. Sebab soalan panjang selalunya kalau dapat jawab semua soalan, 4 soalan daripada 5 soalan ini dengan baik, kamu sudah bolehlah sudah dapat 48 markah, iaitu lebih kurang setengah daripada kertas 2 ini. So kena praktis dengan baik. Dan saya akan mula dari soalan ke-12. Ini adalah secara normalnya soalan yang ditujukan selalunya macam inilah. Lengkapkan jadual 12 di ruang jawapan bagi persamaan. Diberikan satu persamaan kubik dekat sini ataupun kuadratik, selalunya dia akan berikan soalan lebih kurang sama lah. Okay. Dan suruh tulis nilai-nilai Y apabila X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 3. Okay, maka lengkapkan jadual ni, kamu dapat 2 markah. Okay. Dan untuk bahagian B pula, buat graf berpandukan kepada jadual yang telah diselesaikan ataupun dilengkapkan tadi. Okay. Bila dapat graf, lakar graf dengan baik, dapat 4 markah. Dan kemudian bahagian C pula suruh cari penyelesaian apabila untuk Y dan X lah. Kemudian dapat 2 markah lagi. Kemudian last kali adalah satu lagi penyelesaian, selalunya penyelesaian persamaan serentak. Bila dapat dapat selesaikan persamaan serentak itu, dapatlah satu garis lurus, persamaan garis lurus, lukis garis lurus di atas graf. Kemudian cari titik pertembungan ataupun intersection point. Okay. So dapat 2 point di atas, 1 point atau 2 point di atas intersection itu. Tuliskan nilai-nilainya, kemudian dapatlah 4 markah penuh. Okay. So senang saja nampaknya. So kita akan terus pergi kepada cara penjawapan soalan ke-12 ini ya. Lengkapkan jadual 12 di ruang jawapan bagi persamaan Y sama dengan X cube tolak 12X tolak 12 dengan menulis nilai-nilai Y apabila X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan positif 3. Okay. Lengkapkan jadual ini ya. Okay. Apa yang kamu perlu buat ialah gantikan setiap X itu ke dalam persamaan Y sama dengan cube, X cube tolak 2X tolak 12. Okay. Maka bila X sama dengan negatif 2, Y sama dengan negatif 16. Apabila X sama dengan 3, gantikan 3 ke dalam setiap X. Okay, kamu dapat Y sama dengan 9. Maka kalau dapat jawab dengan betul, ganti dengan betul, dapatkan penyelesaian persamaan ini,
kamu dapat 2 markah. Okay. So jawapannya ialah X sama dengan 16 dengan Y sama dengan 16 dengan Y sama dengan 9. Dengan itu kita pergi ke bahagian B. Untuk caraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan pada halaman 15. Anda boleh menggunakan pembaris fleksibel. Okay. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit. 2 cm ini pada 1 unit untuk paksi X. Dan 2 cm kepada 10 unit pada paksi Y. Setiap unit untuk paksi Y adalah 10 unit. Okay. Lukiskan graf Y sama dengan X cube tolak 2X tolak 12. Persamaan ini adalah dari bahagian A kan. Tadi ada dapatkan penyelesaian untuk 2 petak tu, petak kosong tu, maka gantikanlah. Okey, maka lengkapkanlah jadual tu dan tandakan titik-titik di atas graf itu. Okey, apa yang kamu perlu buat sebelum buat tandaan di atas graf adalah untuk melakarkan paksi X dengan paksi Y dengan sempurna. So untuk paksi X, kamu dari jadual ini kamu dapati kamu perlu memberikan ruang dari negatif 3 sampai 4. Negatif 3 sampai 4. Maka saya ada dari negatif 3 sampai 4. Okey, ada satu tempat kosong lagi. Okey, maka saya pun mula dari negatif 3 lah sampai negatif sampai positif 5 dekat sini. Okey, dan Y pula yang nombor yang paling kecil ialah negatif 33. Paling besar adalah 44. Okay, so dari sini saya tahu dari paksi Y ada ruang lebihan ya. So saya pun mula dari negatif 50. Negatif 50 sebab yang paling kecil negatif 33 kan, negatif 50 sudah membadai lah. Maka saya mula dari negatif 50. Anda pun boleh mula dari negatif 40 ataupun negatif 60. Okay. Cuma bila kamu mula dari angka yang lebih kecil di bahagian bawah ni, kamu dapatlah yang positif, nilai positif pun kecil sikit lah. Itu tak apa. So saya mula dari negatif 50, kemudian habiskan dekat positif 70. Maka dapatkan paksi X dengan paksi Y label dengan sempurna Y, X. Okay. Kemudian tandakan titik-titik, setiap titik yang ada di atas jadual ini dengan baik. Okay. Setiap satu, bila negatif X sama dengan negatif 3, maka Y sama dengan negatif 33. X sama dengan negatif 3, Y sama dengan negatif 33. Negatif 3, Y sama dengan negatif 33. Setiap petak kecil itu adalah 1 unit untuk paksi Y. Setiap unit kecil untuk paksi X pula adalah 0.1 unit. Okay, so titik pertama dekat sini. Titik kedua, bila X sama dengan negatif 2, maka Y sama dengan negatif 16. Negatif 2, Y sama dengan negatif 16. X sama dengan negatif 1, Y sama dengan negatif 11. X sama dengan 0, Y sama dengan negatif 12. Okay. Maka kamu pun habiskan setiap tandakan setiap titik-titik di atas ataupun titik koordinat di atas graf inilah. Maka kamu pun dah dapat
lebih kurang setiap tanda tu pun dapat dapat habiskan setiap nilai-nilai di atas tanda ni. Okay. So make sure bila kamu membuat tanda ni, seboleh-bolehnya buatlah double checking. Okay, setiap satu kena pastikan yang para pelajar dapat menandakan setiap titik koordinat ini dengan betul. Okay. Apabila habis tanda titik-titik koordinat ini, kamu kena lakarkan satu graf ataupun satu garis lengkung ataupun curve line di atas graf ini dengan menggunakan pembaris fleksibel. Okay. So pembaris fleksibel ni kamu pun letak dekat sini. Kemudian pembaris fleksibel tu kan boleh kamu bengkok-bengkok sikit kan. Kemudian letakkan di atas setiap titik ini, letak baik-baik. Kemudian kamu pun ikutlah line ini. Jangan sekali-sekali gunakan pembaris lurus. Kamu tak boleh sambung line titik-titik ini dengan garis lurus macam ni. Tak. Itu salah. Okay. Kena guna pembaris fleksibel untuk melakar garis lengkung ataupun curve line. Okay. Ada macam ni. Okay. So lepas habiskan dengan menggunakan pembaris lengkung ni, kamu dapatlah satu garis lengkung macam ni. Dia labelkan y sama dengan x cube tolak 2x tolak 12. Okay. Habis melakarkan graf ini dengan sempurna, kamu dapatlah 4 markah. Okay. Dan warning kepada pelajar, jangan sekali-sekali gunakan graf. Kalau guna freehand jangan sekali-sekali buat macam ni. Macam ni. Kalau buat graf yang tak macam ada apa tu, yang tidak memakarkan satu garis, itu pun tidak akan dapat makar penuh. So ini kena watch out sikit lah. Okay. So garis lengkung, maka dapatlah 4 markah. Seterusnya kita pergi ke soalan 12C. Soalan 12C, dari graf di 12B, cari nilai y apabila x sama dengan negatif 2.2 atau negatif 2.2, dan cari nilai x pula apabila y sama dengan 4. Okay. Gunakan graf tadi, kemudian cari nilai apabila x sama dengan negatif 2.2. Okay. Maka kamu carilah titik titik x apabila titik y apabila x sama dengan negatif 2.2. Okay, lebih kurang dekat sini. Lukiskan satu garis putus-putus yang lurus untuk mencari titik pertembungan antara y sama dengan x sama dengan negatif 2.2 ni, dan lukiskan satu garis lurus untuk mencari titik di paksi y. Okay. Dengan itu
kamu dapat nilai di atas paksi Y itu, iaitu lebih kurang 18. Okay. Bila X sama dengan negatif 2,2, maka Y sama dengan negatif 18. Okay. X sama dengan negatif 2,2, Y sama dengan negatif 18. Dan bila X sama dengan dan bila Y sama dengan 4, apa nilai X itu? Y sama dengan 4. Bila Y sama dengan 4, 1, 2, 3, 4. X sama dengan 1 garis berputus sampai ke sini. Kemudian cari tempat ataupun cari titik di mana, titik di atas paksi X itu, iaitu 2,7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan? 2,7. Saya telah katakan setiap petak kecil tu 0.1 ataupun 0.1 ya. So maka apabila Y sama dengan 4, nilai X adalah 2,7. Okay. Maka tuliskan di jawapan kamu X sama dengan 2,7. Okay. Tandakan di atas graf tu dekat sini, okay. Maka kamu dapatlah 2 markah. Seterusnya soalan 12D, lukis satu garis lurus yang sesuai pada graf di 12B untuk mencari nilai-nilai X yang memuaskan persamaan bagi X cube tolak 15X tambah 8 sama dengan 0. Okay. Saya telah katakan tadi, dari soalan ini selalunya dia akan bagi satu penyelesaian, memerlukan kamu untuk membuat satu penyelesaian persamaan serentak ataupun simultaneous equation. So kamu dapat satu persamaan sini dari soalan, dari mula-mula soalan 12 tadi ada satu lagi persamaan cube kan, iaitu Y sama dengan X cube tolak 12X tolak 12, telah pun dilakarkan di atas graf 12B. Okay. So dengan itu kamu dapatlah dua persamaan. Okay. Persamaan satu dari soalan 12D. Okay. Dapatlah soalan persamaan satu, persamaan pertama, dan persamaan kedua pula dari graf 12B. Maka tadi nama graf itu ialah Y sama dengan X cube tolak 2X tolak 12 kan. Kamu cuma alihkan tempat dia. Okay. Yang dekat kiri tu bawa ke kanan, yang dekat kanan tu bawa ke kiri. Okay. So dapatlah persamaan kedua. Okay. Dengan itu selesaikan persamaan serentak. Masih ingat macam nak selesaikan persamaan serentak kan? Okay. Maka dengan itu kamu boleh tolak persamaan 2 dengan 1 kan. So 2 tolak 1, 2 tolak 1, 2 tolak 1, X cube dengan X cube. Kalau tolak dapat kosongkan sini, tak ada lagi X cube. Okay. 12 negatif 2X tolak negatif 15X dapat berapa? Negatif 2X tolak negatif 15X tu dapat 13X kan? Okay, negatif tolak 15 positif, macam tambah lah. So negatif 2X tolak negatif 15X dapatlah 13X. Okay. Dan negatif 20 tolak 8 dapat negatif 20. Simple kan? Okay. So Y tolak 0 dapat Y. Maka kamu dapat 13X tolak 20 sama dengan Y. Okay. Selepas selesaikan persamaan serentak ni. Okay. Kemudian bawa benda dari kiri ke kanan,
dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri, kamu dapatlah Y sama dengan 13X tolak 20. Okey, maka kamu dapatlah satu garis lurus. Satu garis lurus, lukis satu garis lurus, dia suruh lukis satu garis lurus, maka dapatlah garis lurus ni, okay, di atas graf tu kan. Okey, so selepas dapatkan persamaan garis lurus Y sama dengan 13X tolak 20, selalunya kamu dikehendaki membuat satu jadual yang ringkas. Jadual ringkas, okay, untuk melukis satu garis lurus di atas graf, kamu kena berapa titik? Kamu kena ada 2 titik sekurang-kurangnya untuk kamu membuat satu garis lurus di atas graf kan. Kamu kena tahu 2 titik itu dekat mana untuk persamaan ini. Okey, maka dengan itu kamu pun buatlah satu jadual yang ringkas dan gantikan nombor tu dari negatif 3 sampai 4 kan. Kamu boleh gantikan nombor di antara kesemua ni, selalu guna bolehlah kamu mula dari negatif 3, cuma kena ada 2 titik saja sudah boleh melakar satu garis lurus kan. So gantikan X sama dengan negatif 3. Okey, bila X sama dengan negatif 3, maka Y sama dengan negatif 59. Okey, tengok dekat sini. Oops, saya X sama dengan negatif 3, Y sama dengan negatif 59. Itu di luar graf itu. Okey, tak apa. Okey, teruskan. Okey, kita pun pergi ke X sama dengan 4. Bila X sama dengan 4, gantikan X dengan 4, maka 13 kali 4 tolak 20, maka dapat 32. Okey, 32 tu masih di atas graf tu. Okey, bermakna tanda itu boleh digunakan lah. Okey, kemudian kamu tadi dah bilang kan, so ini di luar graf, so saya tak nak guna ni. So saya kena cari satu lagi tanda di atas graf itu. Yang paling senang tu adalah gantikan kosong kan. Bila X sama dengan kosong, maka Y sama dengan 20. Kalau X sama dengan kosong, Y sama dengan 20 kan. 13 darab kosong sama dengan kosong lah, tolak 20, maka dapat Y sama dengan negatif 20. Okey, so dengan itu kamu dah dapat point 1 di dalam graf dan point kedua dalam graf. Maka kamu pun tandakan titik-titik itu di atas graf. Okey, X sama dengan 4, Y sama dengan 32. X sama dengan 4, Y sama dengan 32 kan. Okey, dekat sini koordinat X, Y itu ialah 4, 32. Okey, titik kedua tu 0, negatif 20. 0, negatif 20 dekat sini. Okey, maka dapatlah dua titik di atas graf ini untuk melakarkan satu garis lurus. Maka gunakanlah pembaris lurus dan lakarkan garis lurus ini di atas graf itu dan labelkan Y sama dengan 13X tolak 20. Okey, dengan itu okey, dah separuh siap lah. Tapi seterusnya dia suruh nyatakan nilai-nilai X ini. Apa maksud ni? Okey, bila disuruh berikan X cube tolak 15X tambah 8 dan disuruh lakarkan graf itu, selepas selesaikan tadi persamaan serentak tu, maka kamu tahulah bila dah dapat garis lurus ni, carilah dua titik pertembungan di antara graf kubik itu dengan graf garis lurus.
dan titik pertembungan ini adalah penyelesaiannya bila untuk nilai-nilai X. Maka carilah titik pertembungan itu, iaitu satu dekat sini dan satu dekat sini kan. Maka carilah bila pertembungan pertama dekat sini pun kamu pun extend lah, dekat buat satu garis putus sampai ke aksi X dan baca nilai ni. Okay, 0.1, 2, 3, 4, 0.5 kan, lebih kurang 0.5. Okay, itu nilai X pertama. Dan titik pertembungan kedua pula dekat sini. Okay, maka lukiskan satu garis putus sampai ke paksi X dan baca nilai ni. Okay, 3.5 dekat sini. Okay, maka kamu pun dapatlah dua nilai X ini. X sama dengan 0.5 dan X sama dengan 0.3. Maka tuliskan jawapan yang betul di atas kertas, di atas ruangan yang kosong ni. Maka selesailah soalan ke-12. Nampak macam senang kan? Okay, selalunya format macam ni. So saya advise kepada pelajar-pelajar yang masih tidak begitu fasih dengan graph functions tu, baliklah ulang kaji bab ini dengan baik. Kamu tahu ada 12 markah di dalam tangan kamu. Okay, so jawablah dengan baik dan cuba faham apa yang soalan yang ditujukan dan selalu cara menjawabnya. Okay. Soalan panjang ni mudah saja, okay, tapi cuma kena tahu gunakan teknik-teknik yang ataupun yang selalu formatnya lebih kurang sama, cuma kena gunakan teknik-teknik yang betul lah dalam menjawab soalan ni kan. Okay. Akhir kata, kalau YouTube ini membantu, tolong subscribe dan like channel kami dan sharekan kepada kawan-kawan supaya lebih ramai lagi pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM kelak dapat memanfaatkan YouTube channel kami lah. Okay. Kalau untuk yang pelajar yang ada interest, boleh pergi ke Facebook Eden Learning House atau Eden Learning Center untuk mendapatkan lebih sedikit maklumat mengenai kami. Okay. Akhir kata, practice makes perfect. Okay. So kena belajar dan kena buatlah soalan, practice soalan dengan tekun dan buatlah soalan dengan lebih kerap lagi lah untuk kamu dapat master dengan ataupun dapat memahami soalan dengan baik dan menjawab dengan betul dengan kaedah yang diberikan tadi. Okay, so akhir kata, selamat maju jaya. Kita jumpa lagi di dalam YouTube yang lain. Bye bye.